saya akan sambung topik baru iaitu topik bab 3. Okey. Sebelum masuk kepada topik bab 3 ni, saya nak bersoal jawab dengan kamu dulu, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Alright, saya tanya, kamu jawab, boleh? Boleh tak? Okay. Alright, okey. So, okey. Nampak tak? Okey. Tinggi lawan dia apa? Rendah. Rendah. Okey, good. Gemuk lawan dia apa? Kurus. Kurus. Alright. Tambah lawan dia apa? Tolak. 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 Okey, good. Darab lawan dia apa? Bagi. 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 Okey, good. Hitam lawan dia? Putih. Putih. Ya ke putih? Macam mana kamu tahu lawan dia putih? Cuba beritahu saya. Ha? Tak tahu? Tak tahu. Okey, jawapan dia adalah warna selain hitam. Sebab apa kita jawab putih? Sebab kita dah terbiasa. Kalau hitam mesti putih. Kalau putih mesti hitam. Tapi sebenarnya lawan bagi warna hitam adalah selain daripada hitam. Okey, sebenarnya apa kaitan yang saya akan ajar pada hari ini dengan apa yang saya tanya kamu ni? Benda ni akan digunakan time kita nak buat rumus algebra. Apabila soalan mengatakan mencari suatu rumus algebra, contohnya jadikan X itu sebagai perkara rumus. So daripada situ kita kena pindahkan. Contohnya kalau tambah, kalau pindah akan jadi tolak. Kalau darab, pindah kena jadi bahagi. Itu yang saya boleh kaitkan dengan apa yang saya tanya tadi. Okay, faham? Boleh relate tak? Okay, good. So, hari ni saya akan terus masuk kepada rumus algebra. Okay, semua nampak sini? Nampak masuk rumus algebra? Nampak. Okay. Rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan untuk menghubungkan beberapa pemboleh ubah dan atau pemalas. Okey, di sini ada 4 poin yang berkenaan dengan rumus algebra. Sebelum ni kita pernah belajar pasal ungkapan algebra. Siapa boleh bagi satu ungkapan algebra kepada saya? Siapa ingat? Ungkapan algebra tu apa? Ungkapan algebra adalah satu equation yang ada anu. Contoh dia adalah 2x tambah 1. Ini adalah ungkapan algebra. Tapi kalau kat sini rumus algebra, dia kata apa? Ada persamaan, iaitu sama dengan. Dan dia ada pemalas. Pemboleh ubah adalah apa? Pemboleh ubah adalah anu, iaitu X. Contoh kat sini 5 Okay. So, apakah yang dinamakan pemalas? Pemalas adalah nombor 215. Okay. So, di sini adalah contoh rumus algebra. Okay, contoh lain. Siapa ingat formula untuk luas bagi bulatan? Siapa boleh bagi tahu saya apa itu luas bagi bulatan? Luas bagi bulatan. Okay, siapa boleh bagi saya? Okay, luas bagi bulatan adalah apa? Siapa ingat? Tak ingat.
Tak ingat? Luas bagi bulatan adalah pi J kuasa 2. Ingat tak? Baru ingat ke macam mana ni? Ha? Baru tahu. Baru tahu? Ya Allah. Sebelum ni tak pernah belajar ke? Tak. Tak. Tak pernah Okay. Sebagi luas lain lah. Luas bagi segi 4. Okay, luas segi 4 apa? Segi 4 Panjang. sama. Segi 4 sama. Panjang tak lebar. Jarak tinggi. Okay, segi 4 sama. 4 sama. Okay. So, dia adalah tapak darab tinggi kan? Okay, so dia adalah L sama dengan X darab X kan? Sebab X. se tukar kepada ni. Okay. So, X darab S akan dapat? X kuasa 2. Alright, X kuasa 2. So, kalau diberi luas, contohnya luas tu adalah 108 dan dia akan menjadi 108 bersamaan dengan X kuasa 2. Okey, dekat sini, di sini merupakan juga rumus algebra. Sebab apa saya kata rumus algebra? Kita tengok balik maksud. Maksud rumus algebra adalah ungkapan algebra. Sekarang kita tengok, dia ada anu tak? Dia ada X tak? Okey, betul dia ada X. Dia ada huruf. Yang mana itu adalah ungkapan algebra. Dan kita lihat balik, adakah ini persamaan? Ya, dia adalah persamaan sebab apa? Dia ada sama dengan. Okey, lepas tu kita lihat lagi. Adakah dia mempunyai pemboleh ubah? Ya, betul dia mempunyai pemboleh ubah. Pemboleh ubah di mana? Pemboleh ubah adalah di X, iaitu huruf. Dan kita tengok balik, apakah yang dinamakan pemala? Pemala juga dia ada, iaitu 108. Pemala adalah nilai yang diberikan, iaitu nombor. Okey? So, saya boleh concludekan, boleh rumuskan maksud algebra adalah dia mempunyai 3 komponen. Contoh saya ambil yang tadi Contoh luas bagi bulatan luas bagi bulatan adalah L sama dengan luas bagi bulatan pi J kuasa 2. Kamu tahu kan pi itu berapa? Hello? Pi adalah 22 per 7. Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat? Tak ingat. Ya Allah. Pi, nilai pi. Kamu takkanlah dulu tak pernah belajar pi. 22 per 7. Pernah kan? Tak. Tak pernah? Tak. Oh iya ke? Tak. Okey. Kalau kamu tak pernah, saya kena ambil contoh lain lah. Okey. Contoh lain adalah, saya boleh rumuskan sebagai, contohnya adalah luas bagi ni lah. Luas bagi segi 4 sama. Yang tu kamu belajar pula luas bagi segi 4 sama. Belajar? Maksudnya mesti kamu belajar juga bagi luas bagi bulatan. Okay, tak apa. Okay, so di sini adalah 1 lah Okay, so Apa yang berlaku? tak apa. So, L sama dengan 1x kuasa 2. Alright, di sini ada 3 benda yang dinamakan rumus algebra. Yang pertama adalah yang di depan sekali, iaitu dinamakan sebagai subjek ataupun perkara rumus. Ni nota salin perkara rumus. Okey, ini pertama. Yang kedua adalah pemala, iaitu nombor. Pemala iaitu nombor 1.
Yang seterusnya adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey. So, nak dikatakan rumus algebra mempunyai 3 komponen, iaitu pertama adalah subjek ataupun perkara rumus, yang kedua adalah pemala iaitu nombor 1 sampai beratus-ratus lah, tak kira. Negatif pun adalah pemala. Dan seterusnya yang ketiga adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini adalah ataupun unknown iaitu huruf. Contohnya P, Q, R, S, banyak lagi lah huruf-huruf abjad. A sampai Z, boleh jadi apa-apa huruf. So, boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan tentang rumus algebra? Faham? Okey, masa sekarang boleh boleh. Faham Boleh? aku. Rasa faham. Okay, good. Boleh. So, contoh lain boleh padam? Boleh padam tak? Boleh sepadam? Boleh. Alright, sepadam Boleh. Okay. Saya nak bagi kamu nampak lagi. Okay. Siapa ingat macam mana kita nak cari perimeter bagi satu segi empat sama? Siapa ingat? Perimeter. Ingat cikgu. Okay. Dapat berapa? Tambah saya ingat Okay. dia X tambah X tambah X tambah X. dapat 4x. So dia akan jadi? X tambah X. Dia akan jadi? 4x. Alright. So, kamu tengok dekat sini. 4x. Kamu tengok dekat sini. Adakah P sama dengan 4X adalah rumus algebra? Ha. Sebab apa? Sebab pertama, Rasanya betul. sebab dia ada rumus, perkara rumus di depan, iaitu P ataupun subjek. Seterusnya dia ada persamaan, betul tak? Dia kata apa? Persamaan. Betul. Lepas tu pemboleh ubah yang mana? Pemboleh ubah yang X. Dan pemalah dia adalah? Pemalah dia adalah 4. Alright. So, ini adalah contoh lain bagi rumus algebra. Okay, faham? Faham semua? Faham. Confirm faham untuk rumus algebra, masuk rumus algebra. Okay. So, saya akan teruskan kepada kita cara nak menukar perkara rumus. Okay. Sepadam boleh? Dah saling Dah. Alright, sepadam Alright. Perkara rumus. Okey, seterusnya adalah perkara rumus. Perkara rumus. Salah juga. Menukar perkara rumus. Menukar perkara rumus. Perkara rumus. Okey. Kan saya cakap tadi apa? Perkara rumus adalah bentuk yang dia tinggal seorang-seorang je, seorang diri je. Okey, contoh soalan sebagi salin contoh dia. Ungkapkan huruf dalam tanda dalam tanda kurung sebagai tanda kurung sebagai perkara rumus. I adalah Y sama dengan X tolak 5. B adalah P sama dengan 2Q
Okay. So, saya akan ajar cara kita nak menukar perkara rumus. Okay, soalan akan beri macam ni tau. Ungkapkan huruf dalam tanda kurung, tanda kurung sebagai perkara rumus. Okay, so dia nak apa? Dia nak X ni sebagai perkara rumus. Saya kata tadi apa? Perkara rumus adalah yang paling Sekejap. yang paling depan. Okay, Oh, faham tak? depan. Alright, so sekarang okay, Y sama dengan X tolak 5. Okay, saya akan ajar cara. Yang ini rumah pertama, yang ini rumah kedua. Okay, sekarang X ni nak jadi perkara rumus. Maka X kena hidup sorang-sorang kat dalam rumah tu. Sekarang X ni ada negatif 5. Betul tak? Maka dalam rumah X, dia kena halau negatif 5 ke rumah sebelah. Faham tak? Faham? Faham. Maka kalau kita nak biarkan X negatif, bagi sana jadi Tolak. Positif. yes, positif. Maka Y tambah 5. Okay, jadi kalau kamu nak cantik, kamu salin balik X sebagai kat depan, Y tambah 5. Ini jawapan dia. Sebab apa? Sebab dia nak X sebagai perkara rumus. Maka X mesti hidup sorang-sorang dekat dalam rumah dia. Faham? Dia tak boleh ada orang lain. Dia ni kedekut. Dia tak nak sharing. Ingat, perkara rumus ataupun subjek, dia nak hidup sorang-sorang. Dia tak suka ada kawan, tak suka ada family. Dia nak hidup sorang-sorang. Dia tamak. Okay, faham? Boleh? Faham. Alright, good. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan B. Sekarang perkara rumus dia apa? Q. Q. Yes. Perkara rumus dia Q. Okay, kamu tengok rumah pertama adalah P. Rumah kedua adalah 2Q tambah 4. Okay, sekarang Q ni dia nak sorang-sorang, betul tak? Maka dia kena halau siapa? 4 ke 2? 4. 4 dengan 2, betul. Empat dengan Sekarang dua. kan Q ni berada berdekatan dengan 2. Yang 2 ni halau nanti dulu. Yang berdekatan dia halau nanti dulu. Sebab apa? Sebab lebih mudah halau benda yang paling jauh. Sebab dia dah berada jauh daripada Q. So, kita kena halau siapa dulu? 4. 4, betul. Sebab itulah kita kena halau yang paling jauh dulu kepada sebelah. Maka positif pergi ke kiri akan jadi Negatif. 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 So, P tolak 4. Yang tinggal berapa? 2Q. Dah siap ke belum? Belum kan? Belum. Sebab Belum Q lagi. nak sorang-sorang. Kalau Q nak sorang-sorang, 2 ni adalah darab. Kalau pergi ke kiri akan jadi Bahagi. bahagi. So, Q tinggal di sini. P tolak 4 bahagi 2. Lepas tu kamu nak cantikkan lagi, kamu tulis balik Q di depan sama dengan P tolak 4 bahagi 2. Siap. Okey, faham? Okey, faham. Okey, contoh lain sebagi untuk tengok kefahaman kamu. Okey, sepadan boleh? Boleh. Sebab dah salin. Dah salin kan? Alright. Okey, saya nak kamu try buat satu soalan ni. Y sama dengan 4x kuasa 2 dan perkara rumus dia adalah x dan n sama dengan punca kuasa 2n tolak
1. So perkara rumus dia adalah N. Okay. So sekarang cuba kamu try buat A dengan B. Soalan dia masih sama. Tukarkan N sebagai perkara rumus bagi yang ini dan N perkara rumus bagi yang ini. Okay, boleh? Boleh. Okay, cuba try buat dulu. So bagi masa 5 minit. Nampak Nampak. Alright. Nampak? Okay, boleh. Boleh buat tak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Alright, good. Okay. Boleh? Dapat berapa untuk yang ni? Semua dah siap Belum? Okay, okay. Buat lagi. Buat dulu. Kita tunggu lagi kejap. Okay, dapat? Sikit lagi. Boleh, okay. Alright, so nak bincang Okay. Yang A ni dia kata apa? Dia kata X ni sebagai ungkapan, sebagai perkara rumus. Maka X mestilah berada sorang-sorang di dalam rumah dia. Okay, kita tengok rumah dia ada dua, iaitu rumah Y dengan rumah 4X kuasa 2. Ni rumah pertama, ini rumah kedua. Sekarang, rumah kedua ni, dia nak jadi sebagai X sahaja. So, dia kena alih yang mana dulu? X kuasa 2 darab 4. Maka dia kena alih yang mana dulu? 4. 4. 4 ni didarabkan. Kalau pergi ke sana akan jadi bahagi. Okay, good. So sekarang X kuasa 2. X kuasa 2 ni dah sorang-sorang ke belum? Belum. Maka kita kena alihkan kuasa 2. Kuasa 2 alih ke kiri akan jadi? Akan jadi punca kuasa 2. Ingat tak ni? Okay. Kalau kuasa pindah ke kiri akan jadi punca kuasa 2. Faham? Faham tak? Faham. Maka jawapan dia adalah
Y per 4 punca kuasa 2. Okay, settle. Faham Alright, good. So sekarang B pula. B dia nak N sebagai perkara rumus, maka kita kena alihkan yang mana dahulu. Rumah N tolak 1 ni kan kita kena alihkan sebab N dia nak sorang-sorang dekat dalam rumah. Maka kita kena alihkan yang mana dulu? Negatif? 1. Negatif 1. Alih ke kiri akan jadi Positif. positif 1. Ni dah siap ke belum? Belum kan? Sebab dia ada Belum. punca kuasa 2 lagi. Maka kalau punca kuasa 2 dialihkan ke kiri, dia akan jadi kuasa 2. 2. Maka jawapan dia adalah M tambah 1 kuasa 2. Nak cantikkan lagi, N kat depan, M tambah 1 kuasa 2. Faham? Boleh? Okey. Seterusnya soalan lain. Sepadam Semua salin kan? Dah sir. Alright. Adam. So bagi lagi contoh, nak bagi kamu faham betul-betul. Kita buat contoh banyak-banyak. Okay? Contoh lain adalah Y sama dengan U. Y sama dengan 1 per 2X. 1 per 2X U tambah V. U tambah V. U adalah di sini. Soalan kedua adalah V sama dengan pi R squared T. Pi R squared T. So kat situ adalah R. Okay. Kita bincang terus lah. Ni R Alright. So sekarang perkara rumus ataupun ungkapan dia adalah U. Nampak tak? Nampak? Alright, good. So sekarang kita tengok dekat sini. Y sama dengan 1 per 2X U tambah V. Ada dua rumah. Rumah pertama dan rumah kedua. Sekarang U terletak di dalam rumah yang kedua. Sekarang rumah kedua adalah 1 per 2X darab kurungan U tambah V. Maka kita tengok sekarang U dengan V yang paling dekat dan yang paling jauh adalah di sini. Betul tak? Di sini paling jauh kan? Okay. Maka saya cakap apa tadi? Kalau U ni berdekatan dengan seseorang dengan huruf lain, yang ini nanti dulu dialihkan. Kita alihkan yang paling jauh. So sekarang ni kalau kita alihkan yang paling jauh di sini, maka kita kena alih siapa yang dahulu? 1 per 2X. 1 per 2. Yang X ni dekat atas 1 per 2X ni. Okay. So kita alihkan 1 per 2 dulu. Okay. Kalau alih 1 per 2, yang ini kan sebenarnya kalau kamu nak lagi senang, sebenarnya dia adalah X per 2. Betul tak? Percaya tak saya cakap? Betul. Sebab apa? Sebab 1 per 2 darab X akan dapat berapa? X. Akan dapat X per 2. Okay, ingat tak? Ini ungkapan algebra. Ingat tak? Apa ego? Saya belum masuk jadi tak ingat. Okay. Basic kamu ni tak kukuh lagi. Tak apa. So sebenarnya 1 per 2 darab X ni adalah X per 2. Okay. Saya rasa saya kena ajar teknik lain Okay, saya padam Okay, sekarang macam mana kamu nak baca yang ini?
sekarang saya akan ajar kamu baca daripada perkara rumus yang diberi. Okey. Dengar, ulang sama-sama dengan saya. U tambah V U tambah U tambah U tambah Tambah V. kurungan kurungan darab dengan darab dengan dengan X X bahagi dengan 2. bagi dengan bahagi dengan 2. Okey. Sekarang kalau kamu ulang daripada belakang adalah bahagi 2 bagi 2 Bagi 2. darab X bagi 2 darab X Darab X kurungan kurungan V tambah U. V tambah U. Okey. Sekarang kita kena gerakkan yang daripada belakang. Daripada belakang tadi apa kita buat? Bahagi 2, betul tak? betul. Okay, Bagi so dua. kita gerakkan yang bahagi 2 dahulu. So bahagi pergi ke kiri akan jadi Darab Darab So dia Darab. akan jadi 2Y. Okay, lepas bahagi tadi kita buat apa? Darab, betul tak? betul darab Okay, so kalau darab pergi ke kiri akan jadi bahagi So yang didarabkan tadi X, kalau ke kiri akan jadi bahagi bagi X. X. Okey, bagi X Okay, dapat tak? kena buat je. Lepas tu tadi saya cakap apa? Lepas darab X, yang ditambahkan adalah V. V tambah U. So yang mana kita sebut kemudian? Yang V kan? V. So- Okey, tadi cik Positif ke kiri akan jadi negatif negatif V. So sama dengan U. U. Okey. So saya tanya, ada 2 cara saya bagi tahu. Yang pertama kita guna rumah tu, yang kedua kita kena guna sebut-sebut ni. So yang mana lagi senang bagi kamu? Nasi rumah tu kan. Yang rumah tu lagi senang. Boleh tak? Yang rumah tu lagi senang Jawablah. Nasi rumah. Okey, kalau rumah tu lagi senang Rumah tu saya faham teruskan sikit. dengan rumah tu lah. Okey. Tapi kamu faham tak? Yang sebenarnya yang 1/2 darab X ni adalah X/2. Ingat kan? Okay, good. Ingat. So sekarang kita pergi kepada B pula, soalan B. Okay, soalan B, perkara rumus dia adalah apa? R. Betul tak? R. Okay, so sekarang R berada di rumah yang kedua. So sekarang kita kena alihkan yang mana? Kena alihkan yang pi dengan T dengan kuasa 2. So kamu nak alihkan yang mana dulu? T. T, okay. So kalau kamu alih T dahulu, dia akan jadi darab V pergi ke kiri per akan T. jadi Silap. Bahagi. bahagi. So yang tinggal adalah pi R kuasa 2. Lepas tu kamu nak alih yang mana dulu? Pi kan? Apa? Pi. Okay, pi pergi ke kiri, ni darab akan jadi Bahagi. bahagi juga akan jadi bahagi. Sekarang R kuasa 2 dah siap ke belum? Dia nak R saja, sekarang ada kuasa 2. So kena alih kuasa 2 ke kiri. Alih kuasa 2 akan jadi punca Punca kuasa. kuasa 2. So R akan jadi punca kuasa 2 V per pi T. Kalau nak lawa, R jadikan kat depan. Ni akan jadi V per pi T. Faham tak? Okey, dah tak faham. Tak Tak faham faham dah, sikit. Alright, good. Okay, kita try lagi soalan lain. Kita cuba lagi. Nak bagi kamu nampak macam mana rumus algebra ni ditukarkan.
kita pergi soalan lain juga. Padam Tak. Kadang. Okay, sepadam. Okay. Soalan lain adalah Y sama dengan 1/2 Y sama dengan 1/2 X tambah 1/8 tambah 1/8. Kalau rumus dia adalah X, kasusnya adalah N sama dengan 2 tolak 2/3 K. Maka rumus dia adalah K. Alright, okay, good. Okay, sekarang ni okay, saya akan ajar macam mana nak cantikkan dia. Okay, takut kamu keliru So sekarang X ni berada di sebelah kan. Sekarang kita nak naikkan di atas. Kalau naikkan di atas, kamu just darabkan. 1/2 darab X akan jadi X per 2. tambah X per 1/8. Okay, sekarang kamu dah nampak lawa kan. Okay, sekarang kita nak apa sebagai perkara rumus? Kita nak X. 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 Okay, sekarang X berada di rumah sini kan. Betul. Alright, sekarang X per 2 tambah 1/8. X berada di sini dan jiran dia adalah 1/8. Sekarang kita kena alih yang paling jauh dahulu, iaitu kita kena alih positif 1/8 ke 1/8. negatif. Positif ke kiri akan jadi Negatif. negatif. So Y tolak 1/8. 1/8. Sekarang yang tinggal X per 2. Alright, sekarang dah siap ke belum? Belum. Belum lagi. Belum, Sebab sebab apa? belum lagi. Sebab Sebab ada ada 2 per lagi. dua. So 2 ni adalah bahagi, pergi ke kiri akan jadi Darab. 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 Jadi darab. Okay. So dia akan jadi Y tolak 1/8 kurungan darab dengan 2. Maka kamu akan dapat apa? Kalau dikembangkan. Nampak kalau kembangkan tak nampak lagi sini. Okay. Dapat berapa? Bisa lah. 2 dapat 2Y tolak dengan 1/16. 1/16. 1/8 darab 2 berapa? Ya. Tekan kalkulator. 1/8 darab 2 berapa? Dapat? Kan dapat 2/8. Lepas tu kita boleh pemudahkan. Sifar 2. Dia akan jadi 1/4. 1/8 lah. Ah, 1/4. dapat tak? Ini jawapan akhir dia. Faham? Boleh tak? Boleh? Jangan tidur. Sikit lagi. Boleh tak ni? Boleh? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Faham tak ni? Saya tanya faham tak? Faham. Faham okey? Boleh go lagi tak ni? Risau Boleh. ke? Boleh kan? Okey. Okey, sekarang kita dah tengok kepada soalan yang kedua. Soalan kedua dia nak K sebagai perkara rumus. Okey, macam saya cakap tadi, nak bagi lawa K dia berada di sebelah kan. Kita kena naikkan atas. Kalau kita nak naikkan atas, dia akan jadi N sama dengan 2 tolak 2K per 3. Nampak? Nampak kan? Okay, good. Okey. Okay, sekarang kamu nak K sebagai dekat satu rumah saja. Sekarang dia yang paling jauh adalah positif 2, betul tak? Betul, positif 2. So kita kena alih positif 2 dahulu. So positif ke kiri akan jadi Negatif. negatif. So N tolak 2.
sama dengan negatif 2K per 3. 3. Sekarang, K berada di tingkat atas dan di bawah ada tingkat 3. Ada nombor 3. Sekarang kita kena alih orang yang paling jauh. Orang yang paling jauh iaitu yang senang keluar berada dah di tingkat bawah. Sebab apa? Sebab pintu keluar berada di tingkat bawah. So kita alihkan 3 dahulu. So alihkan 3 adalah kita yang ini bahagi. Bahagi bawa ke kanan akan jadi Darab. darab. Maka N tolak 3 N tolak 2 darab dengan 3. Yang tinggal adalah negatif. Negatif 2K. Alright. So sekarang dah siap ke belum? Belum lagi. Belum. Sebab apa? K nak duduk seorang-seorang dalam rumah. So kita kena alih yang mana pula? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 ni apa? Darab ke bahagi? Dia kalau bawa kiri jadi tambah. Ha? Darab ke Dia bahagian. darab. Darab. Ha. Oh, Sebab ya. sebenarnya dia adalah Alamak, negatif silap tu. 2 darab K. Ini sebenarnya dia. Okey. Lepas tu kalau dia nak pergi ke kiri dia akan jadi bahagi. Yang ini hanyalah simbol bagi negatif 2. Okay, dia bukan operasi lagi. Dia hanyalah simbol. Okay, so kalau darab pergi ke kiri dia akan jadi Bahagi. bahagi. Bahagi Alright. So bahagi negatif 2. Okay. Dapat tak? So kalau kamu nak lawa, kamu tulis macam ni. Negatif 3 per 2 N tolak 2. Okay. Faham tak? Faham tak? Faham dah? Faham Kita faham. Alright, Faham. good. So, seterusnya saya akan pergi, kalau soalan itu beri nilai pada pemboleh ubah itu. Okey. Contoh soalan sepadam boleh? Sepadam ya? Boleh. Alright. Menentukan nilai pemboleh ubah. Menentukan nilai pemboleh ubah. Okey. Soalan pertama adalah diberi V plus AT. Cari nilai V, cari nilai V apabila U adalah 12, A adalah 1.5 dan T adalah 6. Okay, so dia bagi apa? Dia nak cari apa? Dia nak cari nilai V. So V kat V. mana? V kat depan. Tahu tak? V kat depan. Sekarang maklumat lagi dia bagi U adalah 12 dan A adalah 1.5 dan T adalah 6. Okay, kita keluarkan kita keluarkan. U adalah 12, A adalah 1.5 dan T adalah 6. Soalan dia nak cari V berapa. Okey. So, daripada soalan diberi ini adalah V sama dengan U tambah AT. Okey, AT.
So, kamu buat apa? Kamu kena gantikan U kepada 12 tambah A. A gantikan kepada 1.5 dan T adalah 6. Gantikan T kepada 6. Darab 6. Tekan kalkulator, kamu dapat. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? $21. 21. Faham tak? Sebab apa dia kata menentukan nilai pemboleh ubah? Sebab dia beri U. AT ni nilai. Dan pemboleh ubah di sini adalah V. Dia nak cari V. Maka kamu gantikan sahaja maklumat diberi ke dalam rumus algebra yang diberi. Ke dalam rumus. Okey. So dapat tak? Faham tak yang ni? Senang kan? Faham. Ini faham. Alright, good. Ini senang. Okay, soalan lain pula. Soalan lain. Alright, soalan yang ni diberi. Siap padam diberi D sama dengan B tolak C 2A. Cari nilai A apabila B adalah 10, B10, C6, D4. C6, D4. Okay. Alright, so soalan diberi ini adalah rumus algebra. Dia nak cari nilai A. Apabila B adalah 10, C adalah 6, D adalah 4. Maka step pertama kamu tengok dia nak cari nilai A. Makanya A mestilah menjadi perkara rumus, iaitu dia duduk sorang-sorang dalam Rumah. Alright, good. So sekarang kamu tengok yang ini dan yang ini. Okay. Sekarang kamu dapat B tolak C bahagi 2A. Okay. Sekarang kamu nak alih yang mana? Boleh ke kita alih atas ni dulu? Tak boleh. Kalau ikut logik, rumah 2 tingkat, kalau api terbakar, yang paling cepat boleh alih adalah yang di tingkat bawah. So kita kena alih 2A ni ke sini. Kalau bahagi pergi ke sini akan jadi Darab. maka dia akan jadi Darab. 2A darab D sama dengan B tolak C. BC. Alright, B sekarang tolak dah C. senang kan? Kita nak A sahaja dalam satu rumah. Maka kita kena alih yang mana dulu? D ke 2? Alihkan 2. Alihkan dua-dua pun boleh. Nak alih 2 dulu, nak alih D pun boleh. So, kamu kalau alihkan 2 dahulu, dia akan jadi apa? 2 darab A. Darab pergi ke kanan akan jadi Bahagi. Sekarang A didarab dengan D. Sekarang dah siap ke belum? Belum kan? Belum lagi. So kena alih yang D pula, Buat betul dia tak? Betul. Kalau darab pergi ke kanan akan jadi Bahagi. 2. Okay. So dah siap kan? Dah. Tak, sekarang kita kena masukkan maklumat yang diberi. Maklumat diberi adalah B sama dengan 10, C sama dengan 6 dan D sama dengan 4. Maka kamu dapat BCD.
Sekarang kamu masukkan B berapa tadi? 10. 10. C, tolak C. Tolak Tolak 6. 6. 2 darab dengan D. D berapa? 4. 4. Okay, so sekarang kalau kamu selesaikan, dia akan jadi 10 tolak 6 akan jadi 4. 2 darab 4 akan jadilah 8. So A kita adalah 1 per 1/2. ha. Okay, Okay, faham tak yang ini? boleh? Maksudnya kalau macam tu kita buat Contoh kalau soalan diberi macam ni, kamu tengok dulu. Step pertama kamu tengok, dia nak cari apa? Sekarang dia nak cari nilai A. Maka A itu adalah perkara rumus. Kamu kena jadikan dia sebagai yang paling sorang-sorang, yang paling kat depan, iaitu berada di sebelah kiri ni sorang-sorang. kiri. Yang lain kamu kena alihkan ke sebelah kanan. Faham? Faham? Boleh? Faham. Alright, good. Boleh. Sekarang dah pukul apa? Dah pukul 8.40. Okey. Untuk seterusnya, ada satu lagi, iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan perkara rumus, iaitu kebat lah. Okey. Untuk kebat ni, saya akan snap gambar dan bagi dalam Telegram. Lepas tu kita buat sama-sama, boleh? Boleh. Okey, sekejap sedang gambar. Okey. Okey, nampak semua? Nampak tak? Nampak sebagai kat Telegram? Okey. Nampak. Ni contoh soalan kebat dia. Okey. So sekarang dia kata apa? Cuba baca sama-sama. Boleh tak baca sama-sama? Boleh. Okey, cuba baca sama-sama. Raja di bawah. Baca di bawah. Okey, baca. Seorang baca. Saya baca lah. Okey. So, jadi raja di bawah menunjukkan harga buah-buahan yang dijual di gerai Khatijah pada suatu hari tertentu. Okey. Jumlah jualan pada hari itu ialah RMH jika X kg oren. Daniel, baca yang tu. Yang buah apa ni? Buah oren tu berapa kg? Berapa ringgit per kg? Okey, boleh. Jadi buah oren RM5.50 per kg per kg. 50 sen per kg. Pisang RM3 per kg. Okey. Baca lagi. Baca habiskan. Jumlah jualan pada hari itu ialah RMH jika X kg oren, Y kg temikai dan Z kg pisang telah dijual. Ungkapkan H dalam sebutan X, Y dan Z. Khatijah telah menjual 8 kg oren dan 11 kg temikai. Jika jumlah jualan ialah RM107.50, hitung jisim dalam kg pisang yang telah dijual. Okey. So kita try dulu A. Okey. Jumlah jualan pada hari itu adalah H. Jika X kg oren, Y kg temikai dan Z kg pisang telah dijual, ungkapkan H dalam sebutan X, Y dan Z. Makanya soalan yang pertama ini adalah jumlah untuk jualan pada hari tersebut adalah H. RMH. Betul tak? Jumlah jualan. So sekarang dia kata apa?
Dia kata di sini adalah X kg oren, di sini adalah Y kg tembikai dan di sini adalah Z kg pisang. Alright. So, kalau kamu beli, contoh kalau kamu beli dalam situasi sekarang ni kamu beli, contoh kamu beli jajan lah. Contoh kalau kamu beli barang-barang dapur bersama ibu kamu beli contohnya 2 biji buah tembikai, lepas tu tambah lagi kamu beli 2 kotak air mineral. Kalau kamu tambah lagi 5 kotak jajan apa? Chip potato chip, dan jumlah kesemua tu adalah 160. So, sebenarnya kalau kamu nak ungkapkan soalan itu kepada rumus algebra, jumlah jualan adalah H. Dan dia kata apa tadi? Yang terjual adalah X kg buah oren. Maka harga dia adalah 5.50 sen. RM5.50. Maksud dia adalah 5.5 darab dengan X. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa buah yang dibeli oleh customer ini. So kita buat sebagai X kg. Sebab kita tak tahu berapa kg buah yang dibeli. Tapi harga dia adalah RM5.5. Okay, faham? Faham tak? Okay. Faham? Lepas tu dia tambah lagi, dia beli buah tembikai. Buah tembikai adalah RM RM2.50. 2.5 didarabkan dengan Y kg. Sebab kita tak tahu berapa kg yang dibeli oleh customer untuk buah tembikai. Okay, seterusnya dia adalah tambah dengan RM3 yang didarabkan dengan Z. Z itu adalah kg buah pisang. Faham tak? Faham? So, ini adalah jawapan bagi A. Sebab apa? Sebab dia nak just ungkapkan H. Maka H dah berada di depan sekali. Yang belakang ini hanyalah sebagai pemalah dan pemboleh ubah. Ya, ini adalah perkara rumus. Faham? Faham? Alright, good. So, soalan yang kedua adalah maklumat diberi apa? Cuba kamu keluarkan maklumat yang diberi kepada B. Siapa boleh keluarkan? Okay. Jadi O RM5.50 per kg. Yang dijual. Khatijah telah menjual 8 kg oren, 11 kg tembikai dan jumlah jualan adalah 107.50 sen. Dia nak apa? Dia nak pisang. Berapa kg pisang? Sekarang kan saya cakap tadi apa? X adalah kg oren. Berapa kilo? Y adalah berapa kilo kg tembikai. Dan Z adalah berapa kg pisang yang telah dijual. Okay. So sekarang B ni, apa yang diberi maklumat tu? Maklumat apa yang diberi? Dia bagi apa? 8 kg oren kan? Kalau 8 kg oren maksud dia X adalah X darab X adalah 8. 8. Lepas tu maklumat apa lagi dia bagi? Dia bagi 11 kg tembikai. Okay. So kalau tembikai dia Y. So Y adalah 11. Nice. Okay, seterusnya. Jumlah jualan. Jumlah jualan adalah H. 100. Jumlah jualan adalah H. Adalah 100. RM7.50.
RM7.50. So sekarang dia nak cari apa? Dia suruh cari harga pisang. Harga pisang ke berapa kg Harga pisang? pisang pula. Rasa berapa kg? Berapa kg kan? kg. Berapa kg? Silap. Berapa kg? So Ya. maksud dia nak cari apa? Dia nak cari Dia cari Z. yes, dia nak cari Z. Maka sekarang kamu dah ada X, kamu dah ada Y, kamu dah ada H. So H. semua ni adalah maklumat yang diberi di dalam soalan. Sekarang soalan dia nak Z sebagai perkara rumus. Maka kamu kena alihkan yang kesemua ini ke Ke kiri. yes. So kamu kena alih yang ini dahulu. 5.5 darab X. Positif. Positif ke kiri akan jadi Negatif. negatif. Maka H tolak 5.5 X. Lepas tu yang ini positif juga kan? 2.5 Y. Positif ke kiri akan jadi negatif juga. 2.5 Y sama dengan 3 Z. Sekarang Z dah duduk seorang-seorang ke belum? Belum kan? Belum. So kalau darab pergi ke kiri akan jadi Bahagi. bahagi. Okey, so dia akan dapat berapa? Bahagi. H tolak 5.5 X tolak 2.5 Y. Semua ni bahagi dengan 3. Maka kamu dapat Z. Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Tak nampak. Surat ni. Tak nampak lagi. Nampak tak? Sebelum. Nampak dah. Rasa dah siap. Nampak? Dah siap. Dah siap? Soalan kan dia nak siap. cari Z ni berapa kg. So kamu Z- kena masukkan X, Betul. kena masukkan Y, kena masukkan H dalam Y ini. masukkan. Kena masukkan. Faham. Ni. Cuba kalau kamu masukkan, kamu dapat berapa? Sekejap. Okay, dapat berapa? Berapa kg dapat? 50. Betul. Selesaikan satu-satu dahulu. Kiranya kamu selesaikan satu-satu macam ni lah. Bagi 3, bagi 3, bagi 3. Selesaikan ini dulu, baru tolak dengan ini, baru tolak dengan ini. Okay, go. Okay, dapat berapa? Bila ni tak siap kira. Okay, cuba kira dulu.
Dapat berapa? Dapat 12 kg tak? Dapat Ah. 12. So dapat 12 kg. Macam itulah cara kamu nak selesaikan soalan K-byte. Kamu kena faham soalan. Okay? Susah ke nak faham soalan? Tak susah. Dah Susah faham. sikit lah kan? Tak apa. Susah sikit tapi boleh faham. Boleh faham kan? So apa tips yang saya boleh bagi adalah kamu keluarkan maklumat yang diberi dahulu macam saya buat tadi. X adalah berapa kg, nampak? Saya tulis X adalah berapa kg oren yang dijual, Y adalah berapa kg tembikai yang dijual, Z adalah berapa kg pisang yang dijual. So H pula adalah jumlah jualan. Maka jumlah jualan ni kamu kena faham. Jumlah jualan adalah orang tu beli banyak-banyak, contoh dia beli berapa biji oren ataupun berapa kg oren, lepas tu ditambahkan lagi berapa kg tembikai yang dibeli dan berapa kg pisang yang dibeli. Dan setiap kg tu akan didarabkan dengan harga bagi oren, bagi tembikai dan bagi pisang. Dan apabila ditambahkan, itulah yang dinamakan jumlah jualan. Faham? Okay, faham. Alright. So, lepas ni saya akan bagi latihan dekat dalam Telegram dan kamu akan buat. Kamu rehat dahulu 10 minit. Lepas tu dalam masa berapa minit, saya tak bagi banyak sangat, saya akan bagi 2-3 soalan untuk kamu buat. Boleh? Boleh. Ira Marsha buat cara lain tapi betul. Okey. Tak ada masalah. Kalau kamu buat cara lain, selagi selagi jawapan betul, no problem. Sebab matematik ni ada pelbagai cara. Okay? Marsha? Ira Marsha. Okay. So, sebenarnya kamu dah habis dah untuk bab 3. Sikit kan? Sikit. So, bab 3 sikit sangat. So, lepas ni saya akan bagi soalan untuk kamu buat je lah. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. So, saya akan bagi dekat Telegram. Okay, thank you semua. Jumpa minggu depan saya akan balik dekat UIA Kuantan. So, saya akan online di sana lah. So, saya tak pasti sama ada capaian internet dekat sana kuat ataupun tidak. Kalau tidak kuat, saya akan cuba cara lain lah untuk buat online kelas macam ni lah. Boleh? Sebab bulan 4 nanti kita akan jumpa, okay? Saya tak pernah tak lagi tengok muka-muka kamu ni. Semua tutup kamera. Malu ke? Ngantuk. Kantuk? Allah. Kelas kamu semua pagi kan? Pagi. Aduh, kesian betul lah. Tak apa. Nanti kalau dekat sekolah kamu kena bangun pagi juga. Pergi sekolah awal-awal. Saya pun macam tu. Okay? Mesti kamu dah terbiasa sangat duduk rumah ni. Dah berapa lama kamu duduk rumah? Betul tak? Betul. Okay, tak apa. Okay, jumpa lagi dalam minggu depan. Dan saya akan bagi soalan dekat dalam Telegram. Okay. Thank you semua. Alright, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Alright.